Demam denggi adalah sejenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh nyamuk Aedes betina yang membawa virus denggi. Ia merebak melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini sangat berbahaya kerana ia boleh mengakibatkan seseorang menjadi sakit tenat atau maut. Jumlah demam denggi meningkat dan mengakibatkan 2 kematian pada minggu ini. Dr. Nur Hisham berkata beberapa kawasan hotspot melaporkan peningkatan yang ketara membabitkan 4 negeri. Virus denggi akan terpendam di dalam badan pesakit selama 3 hingga 14 hari sebelum menunjukkan tanda-tanda. Terdapat beberapa tanda serangan pada seseorang yang dijangkiti penyakit demam denggi. Antaranya ialah demam kuat yang mengejut dan berterusan, bintik-bintik merah pada kulit serta sakit teruk pada tulang, otot-otot, sendi-sendi, biji mata dan kepala. Kementerian Kesihatan Malaysia memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat untuk mencegah denggi. Satu program ceramah perang denggi telah diadakan di kawasan perumahan Taman Bukit Tambun Perdana di Durian Tunggal, Melaka. Memandang kes denggi yang semakin meningkat, kita hendaklah memberi perhatian terhadap masalah ini. Oleh itu, kami menganjurkan ceramah perangi denggi untuk menyedarkan penduduk supaya mengambil perhatian untuk menjaga kebersihan perumahan mereka untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Dengan melalui program ini, ceramah telah dijalankan untuk menyebarkan maklumat tentang denggi kepada penduduk bagi meningkatkan kesedaran mereka. Kami juga menganjurkan aktiviti bergotong royong untuk menyeru penduduk untuk membersihkan kawasan perumahan mereka untuk menghalang pembiakan nyamuk Aedes. Pemeriksaan kawasan perumahan juga dijalankan sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk memastikan tiada pembiakan nyamuk Aedes sehingga kes denggi jadi kosong. Selepas ceramah, harap semua penduduk mengambil perhatian terhadap kawasan perumahan mereka supaya tiada takungan air yang mendorong pembiakan nyamuk Aedes. Dengan ini, kesihatan penduduk akan terjamin. Sangat terima kasih kepada program perangi denggi yang telah diadakan. Sebelum menyertai program tersebut, saya tiada pengalaman untuk mencegah denggi. Saya selalu membiarkan air takungan di kawasan rumah saya. Ini telah menyebabkan saya menghidapi penyakit denggi. Selepas menyertai program tersebut, saya telah mengetahui tentang cara-cara untuk mencegah denggi, terutamanya di dalam rumah, adalah dengan memastikan bahawa tiada tempat pembiakan nyamuk. Contohnya, membersihkan basuh tanaman dan menyimpan atau membuang bekas yang mampu menangkap air. Saya juga rasa kempen tersebut boleh terus dilangsungkan supaya lebih ramai orang dapat memahami tentang bahaya penyakit denggi. Terima kasih sebab telah menganjurkan kempen ini. Kempen ini bukan sahaja mempunyai ceramah, walaupun mempunyai bergotong royong dan pemeriksaan rumah secara percuma. Dalam ceramah, telah mementingkan cara-cara untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Pertama, kurang keluar rumah pada waktu senja dan menutup pintu dan tingkap dalam rumah supaya nyamuk Aedes tidak masuk. Terusnya, bukan pemeriksaan yang juga akan memeriksa kawasan rumah kami sahaja. Kami sebagai penduduk juga akan menjalankan pemeriksaan kawasan rumah dalam masa yang tetap, contohnya sebulan sekali. Selepas ini, saya akan lebih memberi perhatian tentang nyamuk Aedes supaya tidak menghidapi denggi. Terima kasih. Terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mencegah denggi di kawasan rumah. Antaranya, dengan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekitar rumah. Tempat takungan air seperti pasu bunga, longkang harus dibersihkan untuk mencegah nyamuk daripada bertelur.
Satu aktiviti gotong royong telah dijalankan di Taman Bukit Tambun Perdana di Durian Tunggal, di mana penduduk bekerjasama membersihkan kawasan perumahan mereka untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Selain mengeratkan perpaduan dan semangat kerjasama, program ini juga dapat menggalakkan orang ramai untuk menjaga kebersihan di kawasan rumah mereka yang diambil. Lakukan pemeriksaan secara berkala di sekitar rumah untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi tinggi menjadi tempat pembiakan jentik-jentik. Segera lakukan pembersihan sekiranya terdapat tempat-tempat yang dikenal pasti sebagai kawasan pembiakan. Selalunya proses pembiakan nyamuk Aedes betina dia ambil masa hanya 8 hingga 10 hari saja. So, diorang akan bertelur memang banyak lah dalam satu biji dalam satu masa. Sebab tu kita orang akan buat pemeriksaan seminggu sekali. Selalunya kan air bertakun lah jadi tempat kegemaran nyamuk Aedes betina untuk bertelur. So nyamuk Aedes perlu kalau nak bertelur, diorang perlu tempat dinding yang bahagian sebelah dalam bekas, macam tempat yang berisi air ke atau tempat yang boleh telur diorang tersekat. So kalau ada jentik-jentik kan dalam takungan air, buanglah air tersebut. So pastikan air takungan tutup rapat. Jangan buang plastik, plastik bag merata kan, sebab air boleh terperangkap dalam tu kan. So bersihkanlah longkang atau parit yang tersumbat agar air tak dapat nak mengalir kan. Jadi kalau boleh pun elakkan tempat simpan bekas yang boleh kumpul air seperti piring pasu, tong air, tayar, baldi dan tin-tin macam tu lah. So kalau nampak bekas-bekas tu bolehlah buang ke dalam tong sampah ataupun kalau yang macam piring pasu balikkanlah bekas-bekas supaya nyamuk Aedes tak nak bertelur. Kalau terdapat jentik-jentik dalam takungan air yang kita orang jumpa, selalunya kalau kulit permis akan kenakan kompaun maksimum dalam 500 dan tindakan mahkamah untuk kesalahan yang berulang. Kalau pemilik permis yang disabit kesalahan di mahkamah boleh dikenakan dengan maksimum RM10,000 atau 2 tahun.